Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam kelas Reka Bentuk dan Teknologi RBT bersama tahun 5 Dinamik. Okey, hari ini hari Rabu, 7 hari bulan 7 hari bulan Julai. Jadi hari ini kita akan hari ini kita lain sikit, special sikit. Sebab apa? Hari ini kita akan menghasilkan simulasi. Kita akan buat simulasi untuk menghasilkan isyarat cahaya, menggunakan Autodesk Tinkercad. Jadi disebabkan kita ni memang tak ada set lengkap untuk mikro pengawal, jadi kita terpaksa menggunakan simulasi ni supaya pelajar nampak apa situasi sebenar kalau kita ada set tu untuk kita lakukan di dalam kelas. Okey, tak apa. Untuk ini pelajar pun sebenarnya boleh buat. Okey, apa yang kena buat, pergi ke Google Chrome ke apa, pergi dekat di sini tinkercad.com ni. Okey, masuk je, nanti kena daftar dulu gunakan email ataupun Facebook. Okey, baru kita boleh akses dia punya segala kemudahan segala apa yang ada dalam Tinkercad ni. Okey, jadi ini sebagai contoh lah, cikgu dah daftar dah. Okey, jadi kita akan terus buat simulasi. Okey, kita pergi dekat circuit, lepas tu kita create new circuit. Okey, dia bergantung kepada komputer ni. Kalau komputer kita laju, jadi proses dia akan laju. Tapi kalau komputer slow, macam cikgu ni kat slow sikit, jadi mungkin akan ni lah, ambil masa sikit untuk loading. Okey, jadi ini adalah contoh untuk kita menghasilkan simulasi untuk menghasilkan isyarat cahaya. Okey, jadi komponen pertama ataupun perkakasan pertama yang kita perlukan adalah papan reka. Okey, ini papan reka, kita ambil je. Semua ada kat sini. Okey, papan reka cikgu tarik ke setengah. Okey, ini dia punya bahagian simulasi dah. Okey, dah keluar dah. Okey, jadi kita boleh zoomkan dia. Okey, papan reka ni secara ringkas lah. Okey, besarkan sikit. Okey, jadi di sini nampak ni ada tanda negatif, positif. Maksudnya ini arus untuk arus negatif, ini untuk arus positif, ini pun sama juga. Dan kalau pelajar perhati, bila cikgu letak dekat titik ni yang ada macam bulatan hijau tu, okey, maksudnya itulah arus, cara arus itu mengalir. Maksudnya dia ni lah, macam ni. Dan penting kita tahu mana positif, mana negatif, sebab nanti kita nak letak komponen tu. Contoh LED, dia ada kaki positif, ada kaki negatif. Jadi kena hati-hati, jangan salah pasang. Okey, jadi ini adalah papan reka. Seterusnya kita memerlukan ini, papan mikro pengawal. Okey, okey, dah keluar dah. Oh, ya, besar sangat. Ke atas sikit. Okay, yang ini cikgu tak ke bawah sikit sebab kita nak pasang wayar nanti. Okey, ikut. Okey, so kita dah ada papan reka dan juga papan mikro pengawal. Okey, kita zoom sikit. Okey, ini adalah papan mikro pengawal secara ringkas. Okey, ini untuk USB, ini untuk punca kuasa, kita masuk kat sini. Okey, ini USB ni mungkin kita boleh sambung dekat komputer ataupun mungkin dekat plug. Maksudnya kita akan salurkan arus elektrik menggunakan bahagian ini. Dan juga untuk upload, download dia punya kearahan. Okey, ini adalah untuk kita letak dia punya ni lah, wayar ke apa semua. Ini ada bahagian dia. Okey, jadi kita akan buat sedikit simulasi. Pertama sekali kita memerlukan wayar dulu. Okey, pertama sekali kita perlukan untuk cahaya kita memerlukan LED. So inilah LED. LED seperti yang cikgu terangkan minggu lepas, ada kaki negatif, ada kaki positif. Dalam simulasi ini, yang ini kaki negatif, yang bengkok ini kaki positif. Jadi kita ambil satu. Okay, saya boleh letak dekat sini. Okey, dan kita boleh tukar color apa. Katalah color merah. Okey, merah lah. Kita letaklah dalam, kita ambil dalam 3 ke 4 ke, bergantung pada kita punya projek.
Okey, ni tak warna orange. Okey, ambil lagi. Kita tak 3 lah, 3. Mana kau? Okey, so yang ni tukar color. Color apa pula? Yellow, green, blue. Okey, so kita dah ada 3 LED. Kita akan pastikan 3 LED ni akan menyala. Okey, jadi ingatlah ini kaki negatif, ini kaki positif. Jadi seterusnya kita nak sambungkan wire. Kita nak menghubungkan papan reka ini ke papan makro pengawal. Jadi kalau di sini simulasi ni wire di sini memang tak ada sebab wire kita boleh hasilkan sendiri dengan menggunakan mouse saja. Contohnya macam ni. Okey, so macam ni. Inilah, ini dah dia punya wire. Okey. Yalah, jap. Okey, kita buang balik. Okey, jadi sekarang kita nak sambungkan daripada papan reka ke sini. Jadi kita zoom sikit. So kita akan sambungkan, kita akan gunakan bahagian negatif ni. Okey, kita ambil kat sini. Ambil satu wire. Tarik. Okey, lepas, tarik lagi. Lepas. Okey, dan kita masukkan dekat sini ya. Okey, dekat sini. GND ni. Ini GND ni untuk kaki, untuk arus negatif kat sini. Masuk kat sini. Jangan dekat sini. Ni lain. Dekat sini dekat GND ni. Okey, lepas tu dah selesai satu bahagian. Okey, biasa kalau negatif ni dia punya color warna hitam. So kita hitamkan dia. Okey, kita kecilkan balik. Okey. So kita dah sambungkan letak ini ke sini. Seterusnya kita nak sambungkan bahagian LED ni, dia punya letak ni supaya arus sampai ke sini ke bahagian sini. So dia akan masuk ke sini. So kita nak sambung ke sini. Jadi di situlah kita memerlukan satu lagi wire. Okey, jadi wire tu kita akan sambungkan bermula daripada sini. Okey, negatif. Jangan salah pula. Okey, di sini juga ambil, tarik kat sini. Okey, kenapa negatif? Sebab kaki ni negatif. Maka positif. So negatif jumpa negatif. Ini pun sama juga. Negatif jumpa dekat negatif. Ini pun sama. Negatif dengan negatif. Okey, selesai. So kita dah sambungkan arus. Maksud arus ni dia akan mengalir ke sini, dia akan sampai ke sini. Okey. Seterusnya, okey. Untuk pastikan data kita ni selamat, kita memerlukan sesuatu untuk kawal arus elektrik. Yang boleh kontrol, iaitu kalau pelajar masih ingat, kita memerlukan ini, resistor ataupun perintang. So perintang ni kita ambil, kita letak dekat sini di antara data ni. Okey. So ini adalah perintang. Perintang ni fungsi dia untuk mengawal arus elektrik. Supaya kita punya data tu tidak terlampau banyak arus. Kalau terlampau banyak nanti dia akan panas dan mungkin akan terbakar lah. Okey, kalau perintah ni dia menggunakan ini logo ni lah. Ini adalah ohm. Ohm. Jadi biasa yang dicadangkan adalah 220 ohm. Okey. Untuk satu. Cuba kita ambil lagi satu. So 3 color, 3 220. Cikgu lupa pula. Kenapa aku ni? Tadi kan macam ni kan. Satu lagi dekat sini. Tak salah pula. Sini kau. So 220. Okey. So kita dah ada 3 perintang. Kita pasang dekat kaki ni, kaki apa ni? Kaki positif. Kenapa? Sebab arus ni biasa dia akan mengalir masuk melalui pintu dah pula. Bahagian negatif. Maksudnya arus ni akan masuk melalui sini dulu.
baru dia mengalir ke sini. Maksudnya positif ni adalah laluan untuk arus masuk. Sebab itulah kita letak perintang ni dekat bahagian yang kaki positif ni. Positif. So perintang ini fungsinya akan menyekat arus. Dia akan sekat arus supaya tidak masuk secara berlebihan, supaya kita punya komponen kita selamat. Okey, jadi kita langkah seterusnya kita akan sambungkan wayar untuk bahagian positif ni ke makro pengawal. Okey, seterusnya kita gunakan, kita tarik wayar dekat sini. Okey, satu contoh dia. Tarik sini pun boleh juga, tapi selalunya kita buat macam ni lah, nampak kemas sikit. Taruh macam ni. Okey, masuk ke sini. Okey, masuk ke sini 13 ni slot. Okey, satu. So kita tukar color merah contoh dia. Okay, yang ni pula satu lagi kita ambil, tarik wayar dia, kita masuk ke sini, letak dekat nombor 12 pula. Tukarlah color apa, orange, almond orange, kuning lah. Okay, yang ni pula sama juga, step yang sama, 11. So tukar warna apa ni, biru. Okay, so ini adalah wayar positif. Kita dah sambungkan ke makro pengawal. Maksudnya arus ni dia akan mengalir macam ni, dia akan melalui sini, baru dia akan melalui bahagian negatif. Okey, jadi ini dah selesai kita buat penyambungan, tetapi masih lagi belum kita nak test. Sebab tak boleh test, kalau kita test pun memang tak akan jadi. Contoh, kita start kat sini, tengok apa berlaku. Okey, tengok lampu LED kita menyala ke tak? Okey, menyala. Satu je. Okey, maksudnya sambungan kita ni sudah berjaya. Tengok tu. Okey. Kita stop dulu. Okey, sekarang ni kita nak cuba buat supaya ketiga-tiga lampu ni menyala. Dia macam lampu kelip-kelip tu. Okey, untuk itu kita pergi ke langkah seterusnya, kita akan menggunakan coding. Tekan code. Okey, ini yang agak mencabar sikit lah. Okey, kod ni pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 54 silap itu. 54 dan juga 55. Itu adalah coding untuk kita hendak menghasilkan memberi arahan kepada makro pengawal. Jadi di sini cikgu akan bagi contoh lah. Okey, coding sudah ada kat sini, tapi kita tak nak pakai kod ni, kita buang ya. Okey, so pertama sekali kita akan ambil output dulu. Cikgu akan ambil set pin, letak kat sini. Okey, lepas set pin, cikgu akan ambil control letak kat sini. Lepas tu cikgu ambil lagi output ni, set pin, letak ke bawah, dan wait. Okey, so set pin kita tengok. Okey, LED pertama ni, tengok dia berada di slot yang mana? 13. Jadi cikgu tukar set ini 13. Manakah? Tak ada. Ni kau 13. Okey, high ni maksudnya lampu tu menyala. Kalau low ni lampu tu akan padam. So ni bersama dengan 13. Maksudnya menyala, padam. Okey, kita test, tengok apa berlaku. Tengok dia berkelip kan, dan dia berkelip, padam, kelip, padam. Okey, kita stop dulu. Okay, jadi kalau kita nak pastikan ketiga-tiga ni berfungsi juga, menghasilkan kelipan yang sama, menyala, so apa yang kita kena buat? Nak senang, kita boleh klik kanan, duplicate je. Okey, duplicate, tak kat sini. Okey, so tadi set nombor 12, slot 12, kita tukar slot 12, kita tukar slot 12. So kita duplicate lagi, letak pula dekat sini. Yang ini nombor berapa yang biru ni? Nombor 11. So kita letak dekat nombor 11 pula. Letak kat nombor 11. Mana 11? 11. Okey, so high low. Okey, so kita cuba test apa yang berlaku.
Okey, klik. Lepas tu okey. Okey, maksudnya kita punya coding kita ni sudah berjaya. So kita dah arahkan lampu tu untuk berkelip. Merah, oren, biru. Merah, oren, biru. Okey, ini adalah contoh coding untuk kita memastikan LED kita menyala. Jadi kalau ikutkan kita dah berjaya lah menghasilkan simulasi menghasilkan isyarat cahaya. So kita dah berjaya menggunakan coding. So coding ni jadi inilah arahan yang akan digunakan oleh pelajar dan kita akan hantar ke guna USB, kita akan hantar ke makro pengawal di sini. Ni makro pengawal ni sini, dan lampu tu akan berkelip mengikut apa yang kita arahkan. Okey, cuba kita ubah lagi. Kita ubah, katalah kita nak buat ketiga-tiga tu dia menyala serentak. Okey, contoh cikgu cuba ingat apa yang cikgu buat tadi. Okey, kita cuba. Okey, ni cikgu masukkan bakul sampah. Okey, kita buat lagi sekali. Okey, kita ambil lagi set B. Okey, pasal control cikgu kat sini. Oh no, silap. Jadi 13 height. Okey, duplicate je. Lepas tu 13 tu siapa ni? 13 low. Sorry so yang ni sekejap. 3 je. Maaf, sorry. Kita guna 3 je. 3 sahaja kita punya. Sorry. 13, lepas 13, 12, lepas 12, 11. Okey, height. Kita kat sini. Kita copy lagi sekali. Letak kat bawah pula. Ini kita tukar dia jadi low. Tengok apa yang berlaku. Kalau berjaya, berjayalah. Okay, so kita cuba tekan start simulation. Apa yang akan berlaku? Okay, tengok lampu tu dia berkelip serentak. Okay, so kita dah buat dua simulasi. Pertama tadi lampu tu berkelip, sekejap kuning, sekejap merah, sekejap biru. Sekarang ni tiga-tiga LED tu menyala serentak. Okay, jadi secara ringkasnya kita sudah berjaya menghasilkan simulasi menggunakan Tinkercad ini. Jadi inilah simulasi menghasilkan isyarat cahaya. Jadi komponen yang kita gunakan LED, papan reka, wire dan juga papan mikro pengawal dan juga coding. Okey, jadi cikgu rasa itulah secara ringkas yang boleh cikgu terangkan. Mungkin agak susah nak faham lah. Tapi kalau yang ada kemahiran tu boleh cuba pergi dekat Tinkercad, daftar dan cuba buat. Okey ya. Okey, jadi cikgu rasa sampai di situ saja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan. Mungkin kita akan buat isyarat bunyi pula. Okey, jadi kalau ada soalan boleh tanyalah. Okey, jadi Assalamualaikum.